kerana periksa amalan. Periksa tu dengan jalan menzahirkan adil Tuhan. Wah, kalau Allah nak jatuh hukum terus pun boleh kan, mati-mati tu buh syurga terus ataupun buh neraka terus boleh. Tapi Allah nak mempamerkan, menunjuk keadilan Allah Ta'ala. Jadi periksa di sini bukan makna cek, tanyalah apa semua. Cuma periksa dengan makna Allah nak dedahkan seluruh amalan yang kita lakukan semasa hidup kita ni. Itu makna periksa ni, mendedahkan, dedah ataupun kita kata bongkar segala amalan yang kita buat ni. Dan meniti pula sirat, jambatan yang dilentangkan di atas mulut neraka. Di antara dia lagi, kita kesemua ni akan meniti melalui pula sirat. Apa sirat? Jambatan. Badal pada sirat ni, jambatan yang dilentangkan di atas mulut neraka. Ni yang dalam kitab Qurtubi sebut. Dalam Quran Tuhan sebut semua orang ni pasti akan melalui titian sirat. Maka titian sirat itu, sebelum kita nak sampai seberang sana, iaitu kita terpaksa melintah atas mulut neraka Jahannam. Jadi ulama ni dia teriak. Sebab apa dia teriak? Dia kata masuk neraka sudah pasti, syurga belum tentu lagi. Kod mana kena lalu kod tu dulu kan. Mana kod mana, siapa pun lalu kod neraka dulu. Syurga tak tahu siapa nak lepas. Dalam Qurtubi disebut. Dan ini antara benda aqaidul iman, kita pasti akan melalui titian sirat. Titian sirat ni banyak qaul ulama lah. Sebagian ulama mengatakan iaitu 1,000 tahun perjalanan kan. Yang disebut yang lebih kecil yang mengikut amalan. Ada orang yang lalu ni, ulama sebut bagaikan kilat yang menyambar. Dia lalu di atas titian sirat ni macam kilat menyambar saatnya sampai dah seberang sana. Ada yang bagaikan kuda yang kencang, ada yang bagaikan jalan kaki yang paling teruk. Dia ni lalu titian sirat dalam keadaan mengesot. Sedangkan kalalib ni pencangkuk daripada api neraka ni duk kait nak bagi jatuh. Jadi tengok antara pencangkuk tu, ulama kata kalaulah semayang kita ni tak beres, maka semayang ni akan kait kita dan jatuh masuk dalam neraka. Dan kalaulah kita semayang okey, metang puasa tak cukup juga, maka pengkait daripada puasa ni akan kait kita jatuh dalam neraka. Ni dosa-dosa ni bagaikan kalad, dia bagaikan pencakuk ni semua kita nak kena lalui. Kata Ibnu Abbas kata, lagi mana tak lepas titian sirat, hang jangan duk takbir raya. Raya yang sebenar tu, raya apabila kita lepas titian sirat, Allah pelawar kita masuk syurga. Di situ baru makna sebenar hari raya. Apa? Lupa dah kata-kata dia tu. Laisal 'id man labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi mereka yang berpakaian baru. Tu hak belakang tu syair dia terlupa. Ada syair Ibnu Abbas berkenaan titian sirat. Yang ni wajib, benda yang pasti akan berlaku. Bagi ulama kata naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Fudhil bin Iyad kata 3000 tahun. Ni masing-masing penjelasan panjang cerita bab masalah sirat ni. Kaza siratu fal ibadu mukhtalif, mururuhum fasalimun wa muntalif. Kaza sirat, sebagaimana masalah berlakunya titian sirat, fal ibadu mukhtalif, maka keadaan seseorang hamba itu berbeza-beza. Mururuhum, orang yang lalu tu semua ada yang selamat, wa muntalif, ada yang tersembam di dalam jurang neraka. Ini benar tak akan lalui. Dalam kitab Jaharah ada cerita bab titian sirat ni. Tufatul Murid sedap berhad. Maka beruntunglah mereka yang lepas. Sebab apa beruntung? Kerana dipermasukkan di dalam syurga. Apa syurga? Kebun yang ada di dalamnya segala yang dicita-cita oleh manusia, ahli syurga ni. Apa yang dia teringin, semua Allah sudah sediakan. Ni nikmat-nikmat syurga ni dia tak mahu nak cerita, sebab ada kitab khusus berkenaan dengan syurga neraka ni.
kekal di dalamnya selama-lama dan muda selama-lama. Umur awal 30, umur ahli syurga 32 ataupun 33. Kekal terus muda, duduk dalam keadaan nikmat selama-lama dan sihat selama-lama. Duduk dalam keadaan sihat, tak ada sebarang penyakit, makanlah apa pun, cimanih pun tak ada, jantung tak ada, darah tinggi pun tak ada. Duduk atas dunia ni makan sedap, lalu ke Hong Kong habis. Dan masuk Hong Kong nikmat dunia tu tu, hotel mewah pun dah lena tak rasa apa juga. Sama macam kata lena tepi padang kan, masa nak sedap ni masa duk golek tu kan. Oh sedap lena. Dan lena seorang lena tepi padang. Siapa lena duk rasa sedap ni? Mana ada, lena loop dia. Gitu. Jaga-jaga banyak bil lah. Nikmat dunia ni tu makan sedap guna pun masuk Hong Kong habis. Dia tak terus. Tu pun makan pun kena beringat. Lajak sekali lagi. Ada penyakit. Makan yang membawa penyakit, itulah makanan dunia. Syurga ni tak ada makan yang memberi kesan pada penyakit kita. Tu beza penyakit makanan dunia. Tu orang tanya Syekh Kadir, orang tanya mengaji kitab-kitab mengaji pondok ni, apa jaminan dia? Jaminan dia buah kayu syurga. Syekh Kadir jawab, makan sana buah tak ada penyakit. Ini sedap deriam pun tak dia balas kat 4 biji kan. Makan 4 biji terangkat kepala, hangat. Dan syurga makanlah banyak mana pun dan kenyang selama-lama, tak pernah rasa lapar. Fala yadba'u ba'da zalika abada, tak lapar langsung, tapi duk makan situ. Makan tu ulama kata ahli syurga makan ni bukan pasal lapar, pasal sedap. Makan sedap. Kullama rizqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan surah Baqarah mencerita banyak bab perihal syurga pun. Makan ni bukan pasal lapar, pasal sedap. Makan lagi sedap. Habis makan jadi peluh, keluar bau kasturi. Makan peluh, keluar bau kasturi. Makan lagi. Makan buah bentuk sama, tapi rasa dia berbeza. Kalau buah pelam ni tak macam buah pelam ya. Jenis-jenis tu kan. Makan rasa lagu lain. Makan pula lagi sedap. Tak tahu sedap yang tak sampai bertahap. Maknanya duduk sedap situ. Anak bidadari sekurang-kurang 12 orang. Dia kata 17 orang, tiap-tiap orang. Mati bujang ke, mati menikah ke anak bidadari. Tapi siapa anak bidadari benar, infaklah harta pada jalan agama. 1 dinar, 1 dirham, Allah jadikan 1 anak bidadari. Sebagaimana kata Imam Malik bin Dinar, 1 dirham RM1 lah kita katakan, seorang anak bidadari. Yang duk tulis pula di 1000 lah. 1000 orang lah, kenyang nanti. Anak bidadari ni dalam kitab Duratun Nafi'ah fi Asyrati Sa'ah, ciri-ciri dia 30 ciri lebih. Nabi kata andainya dia menghulur mukanya ke bumi, terpadam cahaya matahari. Ludah masuk dalam laut, habis bertukar air laut menjadi minyak atar. Tahu tu nak bidadari. Dia keluar mai atas dunia, matahari jadi tak bercahaya. Bukan pasal tak ada cahaya dia lebih kuat daripada pancaran matahari. Nabi kata kalau dia hulurkan betih ke bumi, manusia tidak akan tinggal tikar sembahyang sampai mati. Kita tak tinggal kat mayang pakai duduk tahun tu. Tak balik lah. Nak balik Encik Alam ni tak balik dah. Kan? Saya nama anak bidadari. Tu dia punya hebat ciptaan Allah. Kata ulama Imam Nawawi tak pernah buka mata. Sebab buka mata dia langsung nampak anak bidadari. Tu Imam Nawawi. Kan? Macam kita kata lah, kita pi satu negeri, segak semua. Balik mai rasa orang lain huduh habis. Kan? Padahal kita pun huduh juga. Kan? Tapi tengok orang segak ni berasa hak lain tu rasa huduh. Kawan duk Syria dulu ngaji tu. Tanya dia segak anan orang sana. Allah dia kata berasa Melayu ni huduh tak dengar dia. Dia lelah balik nikah dengan Melayu lah. Anak abang duk tengok orang segak kan.
Manawi ni tak mau kok dia tengok manusia, nampak kelekeh manusia ciptaan Allah, pejam mata. Kiai kata langut pada tengok nampak bidadari. Lepas tu tak tawak mana. Kan kita lah antara elok tak elok tengok hak elok ni. Tengok Ferrari tu, SE tak tengok lah kan. Lagu tu lah bandingan dia. Itulah nikmat syurga. Macam-macam dalam kitab disebut dengan warid hadis pun. Itu orang-orang yang golongan yang beruntung. Maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas. Ni na'udzubillah. Kerana jatuh ke dalam neraka api yang sangat nyala-nyala. Apa neraka? Neraka tu api. Bukan api neraka. Neraka tu adalah api. Kanan api, kiri api, atas api, depan api, belakang api. Api hitam. Dalam hadis kitab Musnad Imam Ahmad Ibn Asakir disebut, sekiranya ahli neraka itu menyawa panas hembusan daripada hidung dia ni, dia menyawa sekali saja, kan tarik menyawa lagu tu. Nabi kata habis sekali dengan Masjid Nabawi, sekali dengan ahli Masjid Nabawi semua mati ni. Dia punya panas dia tu, nyawa orang panggil apa, haba daripada hidung nyawa dia tu. Nabi kata kalau ahli neraka menyawa, dia keluar haba daripada hidung, kesan daripada panas dalam dia tu, dia menyawa dalam masjid ni sekali ya. Nabi kata sekali-sekali dengan masjid, sekali-sekali dengan hampa, kau semua habis binasa. Itu ahli neraka. Dan kanan api, kiri api, atas api, depan api, belakang api. Api neraka. Ada di dalamnya beberapa ular. Ni benda-benda sam'iyat. Kita kata dah ada api, takkan ular boleh hidup kot. Kan? Benda-benda yang bukanlah haban fikiran akal kita ni. Dia tak ada haban fikiran. Jadi ular dan kala besar-besar, Nabi kata besar-besar lihat unta. Ini banding pada kaum Arab pada masa tu. Sahabat tanya besar mana? Rasulullah, besar-besar lihat unta. Sekali dia patuk 40 ton menggelegak bisa ada dalam tubuh. Paut dia lagi menggelegak bisa. Hancur isi pup jadi elok. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Setiap kali hancurlah kulit dan isi kita ni diazab oleh Allah, badalna juludan ghairaha, Allah ganti dengan segera kulit dan isi yang baru. Ulama tafsir kata dalam 1 detik 60 kali Allah salin. Rup rosak, rup, maka rup jadi, rup jadi, rup jadi, rup jadi, rup jadi. Pasal apa tu hamba kita? Ulama tafsir kata kullama najilat, setiap kali hancur luluh juluduhum, kulit dan isi-isi tulang habis kelai, badalna juludan ghairaha, segera kami gantikan yang baru. Hak ni jugalah. Saya Syekh kata hak ni juga Tuhan pup bagi jadi balik, pup bagi jadi balik. Mana kena api rosak. Jadi duduk dalam tu dia. Sebab apa? Kalau bakar sekali ya, sekali sakitnya tu nak bagi sakit yang berterusan. Badalna julan ghairaha liyazuqul azab, supaya manusia rasa sengsara azab itu. Kita kata bakar sekali ya, rup kantung pup jadi elok, pup bakar kantung jadi elok, bakar kantung jadi api duk ada sedia. Tu azab neraka. Lama mana ikut qadar dosa. Kalau orang-orang yang kafir ni khalidina fiha abada, bisa dia patuk sekali pop dia bagi tani menggelegak bisa 40 tahun. Hancur isi, patuk lagi 40 tahun, hancur isi, patuk lagi. Kita kata pop dia patuk ni menggelegak bisa ni, hancur badan ni 40 tahun bisa tu menggelegak badan. Habis bisa tu patuk lagi. Lagu tu lah ada sengsara ahli neraka ni. Ular dengan kala jengking. Bahagian ulama kata ular tu duduk dalam api tapi di keliling dia tak ada api. Tu dia Allah buat. Dia duduk dalam api, keliling dia tak ada api. Dia beri sekali. Tang diri api tu sepasai. Azab-azab yang lain dalam neraka pun banyak. Kita kena api saja pun melecup sakit ya Rabbi. Maka kita-kita yang Islam yang menurut hukum Tuhan
tetaplah tidak jatuh ke dalamnya, melainkan mereka yang mensia-siakan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharga. Ni golongan-golongan yang mendapat kelepasan ni orang-orang Islam. Orang Islam yang mana? Yang selalu menurut perintah Allah. Orang-orang lagu ni selamat lah. Kecuali yang tak selamat ni, yang mensia-siakan, menghabiskan masa umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharga. Duk belah sana, orang bahasa kita kata apa, tak ada ambil kira sembahyang bang langsung. Bahasa orang tua ni, tak ambil kira sembahyang bang langsung ni, mana orang ibadat ni tak ambil peduli langsung. Hadis Qudsi, Nabi kata, Allah Ta'ala firman, orang yang bebas melakukan dosa seolah-olah dia tidak peduli dan tidak kisah neraka mana Allah nak humban dia. Ni dia tak ambil kira langsung, kira sembahyang puasa, syurga ke hampa. Tu bukan hak kami, hak hang. Kita duduk sengak pun kena tanya balik, dah kata hak aku, hak hang. Masalah hak Tuhan. Kalau hak aku, hak hang, boleh ke aku kesian bagi lah. Kalau hak hang pun boleh aku minta kesian juga. Ni hak Tuhan, ada undang-undang dia. Dan menurut nafsu dan hawanya, dan berseronok-seronok dan bergalak-galak dengan Tuhannya. Bergalak dan bergalak hingga tuanya. Duk seronok kan, ada passion tu kan, sampai kesudah tak ambil peduli. Habis sembahyang dia dulu lagu dia. Nak makan dia makan, buat tak tahu. Kok ni buat dah macam tu. Kan kita tengok kadang-kadang sedih, berubah dah jalan pun kiak dah 3 silinder. Kaki tu 3 silinder. Bulan puasa duk isap rokok buat tak tahu bang. Sedih tengok. Dah tua. Tak ambil peduli. Mayang tak ambil. Bukan gila. Buat tak tahu main punya nak tunjuk ke hak. Main belok rokok depan kita, ada tengok orang tua ni kesepak lagi. Dah lah jalan kaki pun 3 silinder lah. Punya tak ambil peduli dengan orang. Dulu saya mesin tu. Ada belok rokok dia sepak selerak antara makau tu. Fikir kesian lah dia tengok bisa sampai rumah-rumah ni. Nak betah balik ke mana. Dan bawa matinya ni dalam hal tidak sedar siapalah yang mengadakan langit bumi dan barang yang antara keduanya, kedua langit bumi, maka jatuhlah orang-orang itu ke dalam neraka. Ada yang sampai tak ambil peduli langsung, tak ambil kisah hal-ehwal berkenaan dengan agama ni. Apa pun tak apa. Kami ni apa pun tak apa, janji boleh hidup lah. Sampai terang tu kan. Janji boleh hidupnya. Dia ingat hidup tu duduk tungkat langit kot. Mati habis pi lagu tu kan. Ni ada pahaman yang begitu, tak ambil kisah. Kalau kita ni ambil tahu yang kita duduk serabut perut ni pasal kita nak pergi sana pula. Kalau takat mati habis tahun ni senang kan. Besok tahun ni bagi sedap-sedap pun sudah. Masalah ni nak bawa pergi sana. Maka layaklah dengan dia kerana beberapa yang menasihat kepadanya di dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil pedulinya. Maka layaklah dengan dia orang yang tak ambil kisah tadi ni, sia-siakan umur ni. Sebab apa? Padan lah kita kata dengan amalan apa yang dia buat tu. Kerana beberapa yang menasihat kepadanya ni, orang yang menasihat kepadanya dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil pedulinya. Tak ambil kisah pun, sihatlah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hanya bersenda-senda dan menganyi-nganyi sepanjang masanya. Menganyi-nganyi ni apa dah? Menganjing lah masa kita kan. Perkali-perkali min perolak memperolak qudistahzi'un fa innahum minal mustahzi'in. Kan mereka orang musyrikin ni bukan mereka nak ambil tahu sungguh Muhammad, mereka nak pamin perolok-olok hangnya. Nanti Allah perolok-olokkan mereka balik. Masuk neraka, malaikat tanya, "Loh, awak ni awak pasal apa?" Kesian lah pasal apa. Ma salakakum fi saqar. Tuhan tanya, malaikat tanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang menyebabkan kamu ini dimasukkan dalam neraka saqar? Neraka saqar ni bukan setakat kulitnya isi, tulang pun jadi abu. Kenapa kak? Dia jawab apa? Apa? Lam nakum minal musallin. Kami ini daripada golongan orang yang tidak melakukan sembahyang.
Lelah kali malaikat kata zuq, rasa ambil lah, innaka antal azizul karim, kamu orang yang mulia dulu. Dipilih sila tuan-tuan, sila tuan-tuan. Faghali itu pun tak sangka dah. Kan malaikat faghali tambah lagi tanya syurga lah. Kenal ada puak ni tu, tengok lagu kenal kan. Orang ahli syurga pula tuan-tuan. Itu yang bila para sahabat kena ejek, bila sahabat kena maki, Nabi kata biar api. Oh ini gila mereka, nanti gila kita. Dan banyak Khabbab ibn al-Arad yang cerita dah. Khabbab ibn al-Arad, sahabat yang diejek lagi pula dibakar sehingga masak belakang dia. Zaman Rasulullah ni isi dia masak. Sampai zaman Sayyidina Umar, pemerintahan Sayyidina Umar dia masih hidup. Satu hari ni Sayyidina Umar pergi jumpa ziarah dia. Sayyidina Umar kata, Khabbab, mai nak tengok belakang sat. Mai tengok belakang sat. Dia kata, awak Amirul Mukminin, aku tahu hang menanggung sakit yang begitu lama. Dia buka, hampir 20 tahun dia sakit. Apa? Puak-puak musyrikin dah memperolok, tangkap sahabat ni, bakar api layuk belakang. Ikat di batu tu, bakar tu ni masak isi belakang. Dia masuk majlis Rasulullah, para sahabat ada yang duduk tu berbau isi badan. Nabi kata jangan, bau badan Khabbab lebih wangi pada syurga. Tu saya normak tanya, normak tanya dia, hang sabar Khabbab ni. Dia kata hang tak sabar, aku pun sakit teruk. Aku pasal Nabi kata dekat aku, la yatamannayannakumul maut, jangan sekali-kali kamu minta kamu ni Allah matikan. Sebab tak tahan dengan azab Allah ni. Dia biasa tu, masa sebelum kena bakar tu, puak-puak musyrikin kutuk hina Nabi macam-macam. Dan maki dia buat dekat dia lebih kurang. Dia pergi minta kat Nabi, ya Rasulullah, doa bagi puak ni lingkup habis bang. Nabi marah dia. Turun ayat dalam surah Al-Ankabut. Hamim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billah wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablikum falaya'lamanna alladhina kadzabu wala ya'lamanna al-kafirin. Adakah kamu menyangka kamu sudah beriman ni tidak diuji oleh Allah? Turun ayat. Khabar atas pada tu aku tak nak fikir apa. Dan Allah nak uji kamu ni, Allah nak menyatakan siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Kata sajakah? Wala ya'lamanna al-kazibin, dan akan ketahui di situ siapa yang hanya berdusta beriman denganmu, hai Muhammad. Masak isi. Aku pasal Nabi kata gitu yang aku sengap ni. Masak isi belakang dia. 20 tahun dia tanggung sengsara. Nabi kata tak apa khabar, biar pergi kat mereka. Hari ni gilak mereka, nanti akhirat gilak kita pula kita pemain mereka. Memang ahli syurga ni pemain tu tengok. Gina syok no. Aku tu lah bahasa kita. Apa syurga ni boleh dia pergi duduk tepi syurga dengan syurga pergi duduk tepi neraka. Nampak masalah syurga ni. Nampak syurga Allah nak bagi puak-puak ahli neraka sengsara lagi. Terus syurga neraka ni, puak neraka nampak puak ahli syurga ni. Yang lepas duduk kena bekak teruk, boleh tengok tu dia bini dia 1000 yang kita teruk. Oh ni angkat pun boleh kan, macam orang kaya makan depan orang susah kan. Angkat buah anggur makan. Man. Hak kawan sana gok telan dia lihat. Amboi hal lempak masih biji. Minta buat ni woi. Apa tak kesian kat kami, aku dengan hang kawan lain 3 pupu ya. Pak juga kata hang minta kat Cik Noh Warden, kalau dia bagi aku boleh balik dengan hang sini. Pemain aku tu sakit hati kan. Pak ahli neraka ni memang bertambah derita lagi. Mana duduk dalam azab, dipermain, diperolok pula dengan oleh ahli syurga nanti. Gila ni pak. Dunia tak apalah hamba pemain lah agama puak tak boleh pakai lah. Kadang maki hina depan, nanti satu masa orang kami hina pula. Ni dengan jin ni sepanjang-panjang masa. Serta mereka itu pula berkata, jika kita tidak masuk maka kosonglah neraka Tuhan yang luasnya. Masih ada gitu. Lah biar ampi lah kami masuk neraka pun kan. Kalau kami tak masuk, siapa nak masuk? Dia biar kosong saja, rugi ya. Boleh cakap aku tu. Orang kita ni, saya biasa dengar banyak orang tapi tak nak jumpa lagi depan. Kawan-kawan kata memang depan tu. Dia kata aku ni pesan, kalau aku mati apa jangan buh kain kapan baru noh. Awak buh kain kapan lama. Tak pergi malaikat memang tengok gaya nak tanya, weh dia ni mati lama dah. Dia boleh bercakap ayat tu. Orang tu orang kita berlama macam tu. Melayu ni banyak. Jadi Pahang dulu ada seorang tu,
Dia kata hamba tengok lah kemah. Dia beli kemah Nega tepi jalan. Awak aku manggil pada masyarakat dia nak jual ayat tebu. Tobat laku dia dah. Masa tu orang dapat ayat. Dia timpa mai hang tengok. Ish, dia ingat pada masyarakat tu expo benar kot tu. Tak kata nama macam lah payung belang ni aku jual ayat tebu dia dah. Dia cakap tu. Ni orang kita ni. Benda-benda agama boleh main senda gitu. Dia kata manggil pada masyarakat semua orang dapat ayat. Nega ayat tebu orang tengok laku. Ish, kita dalam bala Allah. Hamba ni bercakap sampai orang ni. Ni orang Melayu kita kan. Kan lekeh Melayu ni kan. Sampai bab lagu tu pun depa berani masuk campur cakap. Taulah. Masyarakat jauh dengan agama kita. Maka jika dikosotkan dengan perkataan ini ni daripada menganjin pemain pali tu ataupun ni perkataan kalau kami tak masuk neraka, kita tak masuk neraka, kosonglah neraka tu. Untuk uji duk cerita zaman dia dulu, geng-geng pok-pok jahil kampung kata apa duk sembahyang, apa duk tengok-tengok buat angin masuk pungkuk tu. Ada zaman dah kan, sembahyang kan duk tengok-tengok apa buat angin masuk lubang jubah kan. Pemain orang buat agama ni, orang jauh pada agama ni macam tu lah. Abang pesenda main ni agama kita ni. Guna lagu tu ya. Poli-poli main. Kalau dia kosot bertujuan dengan cakapan dia tu akan bersenda-senda dengan janjian Tuhan, maka orang itu kekal selama-lamanya. Auzubillah. Hei saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata pada masa yang sementara ini. Yang dia belah awal ni dia banyak nasihat. Dan redalah kamu akan berat penat beramal dan susah payah dunia asalkan senang akhir di dalam syurga yang ada di situ sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata, telinga-telinga, bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawanya. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama inilah yang sebenar-benarnya cerdik. Yang pandai menjaga dan pusing kesenangan dirinya, hendaklah saudaraku ketahui bahwasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok bakar. Elok bakar kekal tu elok bakar. Dan elok keturunan. Tu bakar dan keturunan atas. Dan Tuhan tak tengok tentang kita berketurunan baik dan elok rupa dan paras, hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Dan nasihat panjang lah. Saya dengan zaman-zaman dia, apa aku kampung bukan dia mau apa langsung, tak maulah, tak mau sampai sudah. Siap lagi cabang aku mati yang jangan duk pesah mayat aku, biar habis nak tengok jadi aku mana. Boy. Tu orang main nasihat, jomlah pergi masjid, nanti mati payah, orang tak mau nak urus, biar habis apa pergi. Dia kahak nak lawan derah dia demah pula kan. Dia sengak balik pergi gitu. Maka ini satu kemujuran yang amat besar, bertuah yang amat besar bagi kita yang huduh bakar dan huduh rupa, kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Mujurlah Allah bagi peluang gitu. Kalau ambil pertandingan siapa nak masuk syurga, orang segak saja. Kita tak tahu apa kita tahu lah. Saya ramai lagi orang jauh lebih segak. Mujurlah ditilik pada amalan dengan hati. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku membaiki akan hati-hati dan amal-amal masing-masing, beri jadi baik, kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya lagi pula. Dengan masanya, kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Allah tak habaq kan? Tak habaq ni secara umum lah. Kasih-kasih Allah ni boleh tahu. Imam Khatib Syirbini pada yang kata pengarang kita Iqna kan, orang kita anak ataupun kita Mughni Muhtaj, ada satu hari tu malaikat mai rumah dia dekat Mut. Kita tengok malaikat Mut mai, ulama-ulama ni kan, dia interaksi dengan malaikat. Malaikat mai atas rupa orang lah.
Tanya ada hajat apa mai, dia kata mai nak ambil nyawa anak. Pergi balik dulu, dia kata anak aku tak mati lagi tahun ni, tahun depan baru mati. Dekat balik dia tahu semua tahu tu. Imam Khatib Syirbini pada yang contoh. Dan malaikat mai anak dia sakit masa tu. Mai nak ambil nyawa, dia kata tak bukan ni, tahun depan. Malaikat naik cek lain. Sungguh tukar tarikh. Tu yang kata Imam Khatib Syirbini, anak murid Zakaria Ansari, tahun depan mai Khatib Syirbini kata betul. Hari ni betul. Depa kekasih Allah. Dan Allah rahsia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. La ya'lamu apa nama? Ghaisala wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma tafsidu qadah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tahu benar-benar Allah rahsia ni. Mati ni benar rahsia, bumi mana pun kita tak tahu. Tapi dalam kitab Majalis Susaniah sebut, waktu nak jadi benih kita ni, malaikat perui sikit debu daripada bumi mana yang kita nak mati. So, nak jadi mana bercampur amsyaj di antara mani bapa dan anak dengan mak ni, malaikat bos sikit. Kita kata bahasa kita lah kan, perui sikit habu. Dalam tubuh badan kita ni ada unsur yang mana malaikat boleh tahu dah di bumi mana kita nak mati. Tu yang ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bumi mana kita nak mati. Sebab tu orang yang nak mati ni buat mana pun dia pesah juga nak pergi. Kita tak boleh kata lah, kalau dia tak keluar api tak apa lah, boleh hidup lagi lah. Dan memang dah sampai masa dah mati dalam bumi mana. Iza ma himamul mar'i bi baldatin da'athu ilaihi hajatun fayatiru. Apabila masa kematian itu sudah sampai bagi seseorang, da'athu ilaihi hajatun, menyeru dan menekan olehnya oleh satu keperluan, fayatiru, dia posah nak pergi kat tu. Tapi kita tak tahulah bumi mana kita nak mati. Tak mesti kita duduk tahun ni mati tahun ni. Dan aku ni nak mati tahun ni ya. Mana tahu. Pipi Mekah sama turun sambang sana. Tak ada sana. Pada yang kata aku minta mati di Mekah. Awak pada mengkik jalan tak teruk. Kenapa jalan tak teruk? Allah jadikan mahsyar ni di bumi Arafah lah ni, tempat tu, tapak tu. Dalam bumi Arafah kan, kalau Masjid Haram Syi'ab Ali tu jauh tak jauh mana. Lebih kurang tengah jam itu 9 kilo Dan pada ni dia melawak pun, melawak ilmu. Tok Saleh tanya, awak pada tak mau balik tani ke sana? Aku nak hati Mekah. Alah. Awak pada anti mangkit jalan tak teruk pada. Pasal apa rupanya dalam kitab ulama sebut tapak padang masyad yang kita nak himpun nanti ni. Tu. Padang Arafah. Padang Arafah. Oh, pada dia tak melawak saja. Kalau kita cakap pak tu ada, dia tak sungguh mati Mekah jalan tak teruk kan. Dia melawak tu dia bagi ilmu kat kita. Ulama tu kan. Kita tengok lagu melawak kan. Ada ilmu tu. Tapak padang Arafah lah tahun tu. Lagi pula mesti saudaraku kena tahu bahwasanya orang-orang yang elok bakarnya dan rupanya itu pun sekiranya jika jahat hatinya dan amalnya, maka akhirnya sehabis-habis huduh rupanya kena bakar dengan api neraka, lingkup ke Allah apa tu juga. Dan kita yang huduh bakar dan rupa pun asalkan baik hati dan amal, maka akhirnya di akhirat mesti elok rupa dan mukanya seperti bulan yang penuh purnama, bersinar banarnya. Kalau begitu sehabis-habis bodoh orang-orang yang huduh bakarnya dan rupanya dan huduh hatinya dan amalnya. Hak paling teruk sekali dah rupa apa huduh. Keturunan huduh, susah lagi hidup, akhirat lagi celaka. Dia sebut Sayyidina Ali sebut kan, al-ashqiya ashqal ashqiya, manusia yang paling celaka sekali, man ijtama'a alaihi faqrud dunya, orang yang berhimpun di atasnya ni
oleh kefakiran. Mana dunia ni tak ada satu kelebihan. Dah huduh kan, susah pula, jahat pula, dan kafir lagi. Tapi mati ni wa azabul akhirah, menanggung azab Allah yang berterusan. Ni yang paling celaka sekali. Ni dia tak teruk sekali. Maka janganlah saudara-saudaraku berasa cerdik. Kita jangan dok berasa kata kita ni hak cerdik, yang pada hakikat dibilangkan bodoh. Sebenarnya kita ni bodoh. Imam Ghazali kata, siapa orang yang bodoh? Tengoklah Ihya. Imam Ghazali sigai sungguh, wahai manusia-manusia yang bodoh. Ini tak Ihya cerita. Dalam Tanwirul Qulub ni bab tasawuf mulakan. Syekh Amin Kardi nakalan dia tu sedap. Ngaji kat Pak Lang kata tu dia tuan-tuan. Imam Ghazali sigai sungguh kepala kita. Dia tegur mak tu, tak mau bagi kita ni terjebak, tergalit dan terpedaya dengan hanyut. Tu nasihat dia lah. Dia dah mula nak masuk tauhid di depan ni, dia sentuh bab ni sikit lah. Awal-awal ni nasihat dia panjang kan. Dia main misal cara orang tua ni. Orang tua kan tak tahu. Kadang-kadang tu dia beli tiak bahasa kan. Dia nasihat cara orang tua, ngungam ni cara orang tua. Malu. Hei saudara-saudaraku, berapakah harga mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita? Ni nilai ni mata yang Tuhan bagi ni kan, berapa nilai dia? Yang dapat kita dengan dia dengan sebab pelihat tadi ni, melihat akan sesuatu. Dan berapakah telinga yang bersepakai dengan pendengar yang dapat kita dengan dia mendengar? Itu apa tu? Madar. Bukan ya, mendengar. Mendengar ni kalau bahasa apa tadi, mim dal ain ghaid apa? Ngara, mendengar. Bukan mendengar, tapi kita tulis bahasa kita lah, mendengar. Ni dia nak bagi kita renung fikir kan, nilai nikmat Allah bagi panca indera kat kita ni. Dan berapakah harga lidah yang bersepakai dengan pengkecap yang dapat kita dengan dia dengan pengkecap tu, kecap benda yang bermacam-macam rasa. Ni nikmat lidah, perasa ataupun pengkecap, dan mengedarkan makanan di dalam mulut. Demikianlah kamu kirakan budi Tuhan, ini nikmat Tuhan. Maka adakah bagi kamu harta nak perubat sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhirnya? Dan adakah tetap hilang bila kamu perubat? Maka dia abang kata, kalau nikmat-nikmat ni hilang, berapa duit kamu sanggup bayar untuk kembali pulih nikmat dah? Dan manusia ni bukan kata nanti banyak, tak boleh berak, sakit tak boleh berak, kencing tak boleh. Duit ada 1 juta, kalau orang kata bagi 500,000, hang beraklah ni mau. Bagi kita. Dengan dia tanggung sakit ni. Sakit kan, sakit tu ada seorang tu, dia tak nak sakit tu, dia kencing tak boleh ni, dia naik habis ni dengan berpeluh, dengan sakit ni kelupak. Pi boleh kencing. Dia kata kalau ada 1 juta, orang minta 1 juta boleh kencing terus bagi you dah. Sakit kan. Tu dia kata nikmat ni, kalau kita ni ada harta banyak ni, kita sanggup bagi banyak mana? Dalam kitab Duratul Nasihin dia cerita, ada seorang kaya dia ni, rata dia ni bergudang-gudang. Tapi dia punya tabiat dia ni, dia nak makan, dia semua makanan ada depan dia. Tapi siapa tak boleh makan? Dia kata, saya nak makan hari ni 30 menu, kena buat. Mi goreng leceh kan. Makan hebat-hebat, penuh meja. Dia pergi ambil sikit. Semua ada kes dalam tong sampah, dia tak mau makan. Tanya awak tuan buat guni bajak hak aku, ikut suka aku lah. Kurang kaya, aku nak buat lagu ni hari-hari pun tak luar otak aku. Orang dia tegur, tak mau dengar. Ayam pun tak minum. Kalau minum habis ni nampak lapak.
Kan panggil orang Melayu kita ada kan. Jenis makan. Jangan minum sampai habis lah, orang nampak kebulung. Cerita orang kaya. Ramai-ramai lain. Ada setengah-setengah saya biasa masuk majlis, lepas tu muka saya tak reti masuk majlis. Kita jenis makan lincin ni, orang tengok kebulung kan. Makan tu bagi tinggal selungguk, kali cancar bagi kat tu. Tu orang-orang yang standard lah kan. Tak kebulung. Bawa duduk je. Tu Nabi kata, ana ajlisu kama yajlisul abd wa ana kulu kama ya'kulul abd. Aku duduk bagaimana seorang hamba yang hina duduk, dan aku makan bagaimana kelakuan makan seorang hamba. Aku adalah seorang hamba, Nabi kata. Ada syamai ibadah. Kata makan jilat jari kan. Orang itu cerita dalam Duratul Nasi ni. Satu hari tu dia masuk dalam gudang dia ni, dia ada banyak pintu besi. Dia masuk satu pintu besi, hari tu dia nak buat audit kan. Dia nak kira-kira kata dia banyak mana pintu besi. Dia habaq semua orang kena keluar, dia nak duduk seorang dalam ni. Dia curi pula kata aku. Dia masuk satu pintu besi, dia kunci. Masuk pula pintu besi, dia kunci. Dia masuk pintu besi, kunci. Lah sekali pintu besi yang keberapa tu dia kunci. Elok-elok dia kunci, kelepak kunci dia patah. Kunci dia patah. Allah. Wow, marah tu siapa nak dengar pintu kebai. Kan tembak minta masuk. Oh, ya sampai akhir sekali dia sempat ambil satu retai. Kata dia ni ulama kata tu dah sekat dunia dia seorang. Punya mah berlama-lama ni. Dia dan tulis satu surat. Habis surat tu dia pegang tu, akhir dia mati. Bini dia ni 3 hari lah laki dia tak balik. Ish kata pi mana apa hang ni? Pi mana ni tak balik, tak penuh sampai terang ni. Duduk dalam ni line telefon pun tak ada ni. Tu saya tambah lah. Nak buat aku mana? Akhir kali pi tempat simpanan harta, dia tanya ada tuan hempa mai tak? Dia kata ada, dia masuk 3 hari lepas. Pi dia habaq kata saya jangan kacau dah. Dia dah hai banyak dalam tu. Dia kata 3 hari dah tak keluar. Mati juga barangkali. Akhir apa-apa dah kunci pendua buka. Akhir dia sampai di pintu besi akhir sekali dalam Duratul Nasihin sebut. Habis daripada tu tengok memang dia dah mati. Dia pergi ambil dia dalam keadaan dia duk cekak kertas. Tarik kertas tu dia buka. Dia tulis apa? Sesiapa yang boleh bagi katku seteguk ayak sahaja pada hari ini, aku sanggup untuk beri seluruh hartanya. Seluruh harta aku dikemik. Tak apa. Dulu Allah bagi kat hang rezeki tu, hang tunjuk hebat kes gitu ya. Hari itu waktu dia nak mampu kan. Dia kata siapa-siapa boleh bagi segelas ataupun sedeguk sahaja ayak, harta aku semua ambil hang. Apa? Itu cerita lah kan. Tuhan tarik balik nikmat tu, kering kita. Nikmat Allah bagi ni besar lagi, hadin Tuhan bagi. Tak ada nilai pun. Tuhan tak cas pun, cuma Tuhan suruh sambung bisa dia nak kena buat ibadat lah, tu je. Cas tak ada. Tuhan cas balik lah kan. Kita duduk menyewa apa kali satu cas sekupang, jenuh bayang kita. Dengan umur ni kita duduk menyewa apa ratus juta kali. Bayang balik 1 juta. Apa nama senapas sekupang. Jenuh bayar duit. Tuhan bagi saja. Bagi peri tu pun kita tak reti nak balas balik nikmat budi Tuhan. Mak tu dia boleh tiap. Maka sedarlah saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas, dan rebutlah berbekal. Kesempatan Allah bagi ni, kita berebutlah, usahalah pesoh takat mana yang kita mampu pesoh, dan beramal dengan sebenar-benarnya. Dan perdu dan umbi pikiran itu ialah akal. Punca yang nak boleh bawa kepada seseorang tu memikir ni adalah akal. Akal tu yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli. Dan pesoh yang dengan dialah dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran. Mana kan gaduh cari. Pesoh ni kan gaduh cari. Dan Allah bagilah akal siap-siap dah kat kita. Semakin bertambah umur kita, semakin Allah tambah akal. Dan mula Allah tambah akal ni iaitu mumayyizun. Mula-mula akal kita duduk waktu kecil lapang tu ilham.
Ilhamul fitri dia panggil. Dia bukan akal. Ilhamul fitri. Macam anak lembu yang baru beranak, dia tahu cari susu mak dia tahu mana. Dan budak-budak yang baru beranak pun dia tahu nak mam susu, hisap susu. Dia belajar mana? Berada teknik senaman yoga apa hisap susu. Kan? Jadi beranak-beranak mai Tuhan ilham, dia panggil ilhamul fitri, nikmat Allah bagi kat kita ni budak-budak. Kita sendiri pun dulu beranak-beranak mai mak son mam pandai hisap tu. Kan? Belajar mana hisap. Rokok pun tak nak hisap dalam perut. Tu dia panggil ilhamul fitri, bukan akal. Akal kita semakin hari naik umur, Allah bagi sikit permulaan akal tu dipanggil mumayyiz. Akal semakin tambah, semakin asas semakin tambah, semakin puncak kematangan akal bila umur dia mencecah 40. Dan 40 tu kewarasan. Tapi kalau 40 pun tak jadi orang tu kata dia jadi menatang dah 40 tu. 40 tak jadi orang, mana tak ambil peduli lagi belah ni kan. Tengok para sahabat Nabi. Ibnu Abbas kata, kunna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna iza balagha 40 sanatan fatafarragna fil ibadah. Kami semua jemaah para sahabat Nabi ni, kata Ibnu Abbas, semua kami bila usia kami sudah mencecah 40, maka kami akan memfokus seluruh kehidupan kami pada ibadat. Para sahabat ni 40. Kalau ada perniagaan, tak apa, ayah pantau kan, tolong pergi buat gitu. Nak pulun lagu dulu dah kata Ibnu Abbas. Ni orang ada juga umur 50 baru nak galak. Awal okey kan. Naik 50 dia galak. Saya ada kawan seorang sedih semua. Baik dengan dia tu anak tak imam. Ya awal bagus. Naik 50 dia galak. Galak. Kan 50 lebih dia bawa perempuan. Tu belum tu cukup bagus. Dah mati seorang dalam rumah, tinggal seorang sepeda. Ish, orang bagus. Kita fikir-fikir balik insya-Allah lah. Dia cukup beri bahasa dia. Siapa tak pernah terkentak dengan bahasa dia. Dia punya bagus dia. Kan? Ibadat ada apa. Main naik 50 dia jadi galak. Matilah rumah tu ni Pak Abang dia meninggal. Pergi tengok dia menerak pakai sepeda saja. Kembung lah. 4 hari lah. Kita dengar cup perut. Saya awal baik. Tiba-tiba dia pergi jadi lagu tu. Akal dia rosak. Wahai umur dia tu umur kematangan lah, kan. Mana lebih pada matang lah, 50 lebih. Tapi dah dia tak guna untuk fikir ni akal. Fikirlah benda nak jadi tu cerita lain. Usaha kita ni kita guna fikiran ni fikir. Dan pesoh yang dengan dialah dengan sebab akal tadi ni dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang jilah. Jilah ni jelas lah. Kemudian daripada sudah mengerti kita dan beza kita akan hukum-hukum akal daripada hukum-hukum adat. Jadi dah dengan kitab-kitab tauhid ni kan, dia karang ni kitab tauhid, maka dia bara'ah al-istihlal lah ni. Dia bagi dengung-dengung cakap perbicaraan kitab, isi kandungan kitab yang dia buat ni akan menyentuh soal berkenaan dengan hukum-hukum akal dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, hukum-hukum adat apa semua ni. Ni dia bagi tiun-tiun lah, hin-hin dia bagi hin kan. Dan hendaklah saudara tahu bahawasanya sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat yang sebenar itu bukanlah semata-mata mereka mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah makan pakai jua. Hanya makan pakai itu dengan pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Tidak siapa boleh menahan bila ia kehendak, sehingga kepada seteru-seterunya sekalipun. Maka banyaklah kita terima kasih kepada budi Tuhan yang membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain itu dengan pandainya bergamak dan berfikir. Bergamak tu maksud berfikir. Asyai gamak ni dia khusus sikit, dia dah fikir. Dan ilmu gamak ni bukan hang gamak buat kayak gitu. Dan ilmu gamak ni macam kita buat kereta, kita boleh tahu kita kena lepas tak lepas, tu dia panggil ilmu gamak. Dan orang tua ni bila aku naik umur, Allah tarik kesedaran gamak dia.
Sebab tu dia kena lepas parit sebelah kan, dia jadi dia kurang. Tu ilmu gamak tu mikir kan, kata nak panggil apa dia kata naik kereta apa lepas ke tengah, duduk tepi dia rasa macam nak terjun parit, dia tengok masuk parit belah tu kono tak lepas kan, ilmu gamak lagi. Dia tinggi ilmu gamak ni, ilmu firasat dan ilmu qiyafah. Tu bahak tinggi sekali lah. Gamak kita tak tinggi, gamak kita setakat kono kita lepas lah. Boleh kesan ni ilmu firasat ni sampai dia boleh dapat alamat firasat melalui sesuatu betul. Tengok sini dia boleh tahu. Tengok muka kambing pun dia boleh tahu hidup per hari kambing tu. Dia tinggi lah. Ada setengah orang dapat sampai ilmu betul tu. Dia panggil ilmu qiyafah. Dan ilmu qiyafah ni tak ada lah, Syekh Ahmad Fatani pakar ilmu tu. Tengok trik seketir pitak tungkat kes itu ya. Entik musang boleh tahu lah. Dia makan buah betik campur dengan buah muktan kan. Betik ni tak ada tang lain, duk ada kutuk jalah kan. Contoh ilmu qiyafah. Arab dulu ada ilmu tu, ilmu qiyafah. Qabil Tok Bidan mahir ilmu qiyafah. Bidan dulu Tok Guru kata dia kena uji sekurang-kurangnya 2 kali kalau dia nak diijtihad sebagai bidan pakar. Lagu mana uji proses ujian dia, mereka akan panggil macam gamak apa dalam TV nak tunjuk hebatnya pencapaian dia, panggil Matt Tyson seorang tu, panggil apa nama India punya doktor pakar sains tu, nak uji minda kelebihan tu. Saya rajin tengok Superman tu syok tengok kan, tengok kelebihan dia ni, dia boleh tahu, dia cam muka dalam masa yang sat. Dia ni kawan-kawan ni, dia ni kawan-kawan ni 4-50 pasang mana. Tu depa tak hebat lagi tu. Hak ni tak pernah tengok kan. Dia 2 kali tu uji cik kata ambil budak kecil baru beranak 40 orang. Tak 1 2 3 4 5 sampai 40 tak depan tu. Taklah sebaris 10 ke apa kan. Lepas tu panggil mak bapak depa bagi duduk sekali. Hak mak geng mak semua. Hak pak geng pak sekali. Okey, anak yang pertama mana mak pak lah. Putih dia main tengok hanggungan dia tadi, hanggungan tu tengok. Dah ni tak nak tengok ni kan. Ni nak pakar ilmu gamak. Tu orang pakar semua. Syekh Ahmad dia ada ilmu tu. Tapi tengok anak yang pertama ni, tengok golongan mak kan. Tu dia mak dia. Mah. Baru beranak, muka baru beranak ni bukan ni lagi. Kan? Mah, mak dia, ni mak dia. Pak dia sak. Yang lelaki pula 40 orang. Tu dia pak dia hak kecil tu meh. Kan. Contohlah kan. Mai duduk tang ni. Tengok mak besar, pak kecil. Sampai seorang 40 orang memang tepat sekali. Tak mau silap seorang. Mai pula 40 orang yang kedua. Bila 40 orang yang kedua dia pun berjaya buat lagu tu tiap-tiap seorang, baru dia iktiraf dia sebagai bidan pakar. Dan kita nak pakar ni siapa atas kita? Yang kita duk kata kita pakar apa ni kan. Dia kenal lagu tu lah. Dia kaedah dia begitu. Dah diuji kan. Baru keberkesanan dia tu, barulah boleh dapat pingat pakar. Susah pakar untuk ilmu qiyafah. Bergamak, ilmu bergamak. Masuk ilmu bergamak. Ada ilmu tu. Syekh Ahmad pakar semua ilmu tu. Sampai Tok Nali nak pergi kat dia pun dia boleh tahu lah. Ada budak Kelantan nak main mengaji, dia waris. Tak panggil, tak pergi cari, nanti dia main. Boleh tahu lah waris dia tak main. Dulu cerita api ilmu Tok Guru kan. Dulu Syekh Ibrahim Sungai Keladi, Pulau Pinang dulu ni. Dia antara Tok Guru besar di Pulau Pinang lah. Dia sezaman dengan siapa? Lebih kurang Tok Uji Talib dengan Tok Uji Osman Penanti lah. Lebih kurang betul lah antara tu. Dia mengaji rata dah alim. Akhir dia main mengaji di pondok Ayat Hitam, Tok Uji Deris Ayat Hitam. Pak Penakan Pak Sumit ni. Tok Guru yang mula buka pondok dia Ayat Hitam tu. Jadi dia main Tok Uji Deris kata, "Hang main nak apa? Nak mengaji? Jom." Buat apa? Tok Guru teh dah jalan petang-petang. Ada selalu orang dulu ni situ pondok dulu ni bendang.
Nak buat apa? Nak main duduk pondok, pi buat pondok. Pi buat pondok, tambun abang tapak pondok kan. Duduk tengah menang. Penat tiang. Buat. Duduk tang tu. Tepi ni menang. Saya pergi main orang lain tambun pula tepi tu. Pak menang pula. Tu jadi berkolam rata dulu pondok. Mana ada apa. Tu asal pondok gitu. Tu kata hang nak main duduk sini main jalan. Jalan kot padang tu, jalan-jalan gelincak, gedebum. Terlentang masuk dalam padang. Tu je Idris kata, "Mu tak boleh ngaji sini. Jom aku hantar kat kawan ku." Idris suruh pergi ngaji kat Syekh Abdullah Tahir Gunung Payung. Dia ngaji Gunung Payung. Apa dia maksudnya? Saya tak tahu, saya tak reti mana. Kan? Tu ilmu-ilmu tok guru dulu ni. Dia macam tu. Lah tak ada Dia test juga tu. Kita pun fikir, siapa jalan atas bendang. Tu jalan tak gelincang pun, yang dia jalan gelincang. Terlentang dalam padang. Tu je dia kata tak boleh ngaji ni. Tak boleh ngaji sini. Betul bendang apa pasal? Kan? Tu ada lah. Ilmu dia. Aku tak ada lah ilmu gitu. Kan? Dia pelik. Dia pelik. Ilmu jenis tu kan. Ni Allah bagi dekat kita. Ada orang yang sampai tahap macam tu. Maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal. Ni dia nak fokus pada ilmu tauhid ni. Dan juga hukum-hukum adat supaya jangan jadi semabul kesamaran kita antara keduanya, antara hukum akal dan hukum adat. Maka jadilah i'tiqad kita kepada barang yang bersangkut paut dengan Tuhan dan Rasul dan sebagainya itu kurang kejam. Kalau kita masih kesamaran kan, kesamaran lagi, maka sebab jadi i'tiqad kita ni menjadi kurang kejap. Dan jika kejap sekalipun, kalaulah kita kata kemas dah sekalipun dia punya fahaman dia tu, akidah dia tu, ataupun fahaman berkenaan dengan hukum akal dan hukum adat tu, maka dengan dakwa bibir mulut jua, mulut saja kata boleh, ialah hakikatnya dinamakan taklid. Tapi peringkat dia tu masih lagi dinamakan taklid. Taklid ni mana dia masih lagi belum nampak jelas dalam mata hati dah. Ibarat kalau kita sebut kata gelas, selagi mana kita tak boleh bayang kedudukan rupa gelas, maka selagi itu kita tidak dinamakan makrifah, dan masih lagi dinamakan taklid. Ni mana kena bagi nampak suluhan akal kita sendiri. Sebab bab tauhid ni masing-masing kena nampak. Fiqh tak apalah, turutnya kan. Pasal apa mana pitau kan. Imam Syafi'i kata dah, benda ni hukum dia wajib, turut je lah. Memang wajib begitu pun kita orang awam. Tapi tauhid tak. Tauhid ni memikir tak nampak lagi tu tak lepas. Dia tak panggil lepas takut taklid. Duk nama taklid situ. Dia panggil imanu taklidin. Kan iman ni 5-6 tahap juga. Yang paling bawah sekali imanu taklidin. Iman orang yang taklid. Paling tinggi ni iman ayan. Dia bagaikan dia lihat depan penji mata dah. Tu peringkat iman. Iman taklid khilaf pada imanu maqbul. Habis. Jika secukup-cukup lancar pada sebutan sekalipun. Kalau dulu ni sebahagian ni ada hafal kan, hafal berau wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada Allah, tapi tak nampak, tak mau juga. Dalilnya baharu alam ini kan. Tapi tahap dulu ajak gitulah. Pangkat awal pelancak dulu cara sebutan kan. Lama-lama dia perjelas apa maksud kan, qidam maksud sedia kan, mustahil Allah Ta'ala, baharu dalilnya baharu alam ini. Ada dulu tu lah kaedah-kaedah hang tua-tua atuk dulu ni. Setakat kalau boleh baca kot mulut sendiri tak nampak, walaupun mulut dia begitu lancar sekalipun, tetap dinamakan taklid. Orang hak nampak nak susun mai 20 serabut kan, 20 tahu bilang culang saling kan. Betul ke kudrat nombor 7? Mana pi tahu kira pi kot mana pun kan. Bilang tu terabak. Macam orang duk semayang lah. Dia semayang tahu bilang rukun semayang tak cukup, betul tak? Banyak saya bilang 13. Kalau kita tanya taubat sekat masjid buat kelak tak habis. Tapi semayang kena tahu hak ni rukun ke sunat? Rukun. Jadi dia nak tahu tu. Walaupun bilang tak cukup kan. Banyak. Jangan game ngaji pun cuba buat main rukun 13. Oak bilang sebelah. Tak tahu nak gagal dah lagi tu. Tapi semayang betul tak? Betul. Hak ni wajib bukan sunat. Tahu sunat wajib. Buat wajib. Dia nak hak tu kan. Jadi tauhid pun dia macam tu.
Dia nak tang hak kita faham, kita nampak. Bilang tak cukup api. Jangan duk kerja bilang cukup, mentanya orang tak terjawab kan. Tang cakap duk di mulut berau. Dalam perut tak nampak. Tak mau tak. Tauhid. Maka yang taklid pada aqaid itu besarlah ruginya orang yang turut. Paling teruk lagi taqlidur radi. Kan asbabul kufri, sebab-sebab bagi kufur itu 7. Salah satu dia taqlidur radi, rabtul adila kan, dalam kitab Aqidatul Najin pernah sebut. Dan sebab-sebab kadang-kadang menjerumuskan seorang ke lembah kekufuran, taqlidur radi. Turut apa akal yang tak terfikir kan, bawa dalam parit pun terjun. Itu taklid orang yang turut buta tuli. Dia panggil taqlidur radi. Ayah la taf'al kazalik la ta'budi syaitan. Siapa dengan Nabi Ibrahim kata dekat ayah dia, ayah jangan nak sembah menatang syaitan tok kau ni. Pak dia jawab apa? Inna wajadna alaihi aba'ana kadzalika yaf'alun. Pak dia jawab, inna wajadna alaihi aba'ana, aku entah beranak-beranak tok wan hang duk sembah natang ni dah. Hang pandai mai duk abang kata bukan dia. Turut sudahlah. Itu taklid. Macam orang lah kita tengok, aku darah garam mawai pada hang ya. Buah garam tu cukup hangat dia kata. Ni ayat dia, saya makan garam mawai lagi pada kamu. Kita tambah sebiji sikit dia marah pula. Jenis makan garam ni kan lembu, marah lu dah. Garam boleh lah, lembu boleh lah mengkit makan garam. Ayat tu, inna wajadna alaihi aba'ana kadzalika yaf'alun. Pak Nabi Ibrahim kata, aku ni beranak-beranak mai duk ingat-ingat aku tok wan nenek moyang hang duk sembah ni dah. Yang hang ni aku beranak bagi kat hang. Hang boleh tanya aku sembah bab apa? Tu taqlidur radi. Fikirlah kai sama. Kan dia buat, dia pun dia jual, dia buat, dia jual. Balik-balik masyawai pangkat. Pak Nabi Ibrahim, dia suruh Nabi Ibrahim pergi jual tokong. Nabi Ibrahim pergi, jangan duk beli weh datang tokong ni buat suruh sembah. Ada ke punca kita buat, kita kata dia Tuhan. Kita lah hebat pada dia. Orang tak beli. Balik-balik mai. Ibrahim macam mana? Tuhan laku berapa ekor? Tuhan laku berapa ekor? Tak laku ayah weh. Hang menega aku mana? Nak nega aku mana? Dia pergi duk abang bodoh mai duk beli hampa boleh beli datang. Tobat orang tak beli. Dia kata hang ni lah Tok Wan hang buat lagu tu. Tu esok tu Nabi Ibrahim ambil madu lebah, pergi lumak kepala Tok Kong kan, dia pergi turut ayah dia. Ayah mai Syed nak tunjuk apa dia? Mai nak tunjuk. Lalat hurung penuh kepala. Ayah dia pergi ambil kain duk kibat. Ayah. Oh ayah. Wah. Dia nak jaga ayah aku mana lalat pun tak boleh hambat. Hang pergi sana. Misalnya cerita tu tak fikir langsung kan, duk hambat lalat. Dia nak jaga ayah aku mana lalat pun dia tak boleh hambat. Hampir tu. Tak fikir. Taklid ikut segan nak mikir. Rugilah orang macam ni kan. Kalau dia ahli berfikir tak mau fikir, rugilah kan. Martabat kita ni pun dalam bab ma'rifatullah ni pun salah satu belah awal ni kena menggunakan akal lah. Nak pergi tasawuf pun kena mai ikut tauhid dulu kan. Kalau akidah kita tak molek tasawuf tak ke mana. Tu yang ulama susun dulu kan, bab-bab tauhid ni ingat dulu ngaji tok guru. Akidah ni kalau bab tauhid tak lepas, aurat tarekat dia tak bagi. Kadang mai minta tok guru tarekat dah, tarekat. Turun mutu tanya takoi. Tu cik tanya, tu Saleh tanya, hang semayang tak? Semayang kat lah, tukar-tukar, ambil balik. Dengar tang mana tarikat pun tak tahu kan. Ingat dulu tu tanya ni mengaji lama mana nak ambil tarikat. Oh takut no. Saya ambil kat dia orang satu tarikat Syatariah kan. Tapi dah duduk penok dia tu, dia kenal dia juga sikit-sikit kan. Kalau tidak nak pergi duduk minta dia tengok kan. Dia pergi minta apa nama kitab Luqtatul Ajlan tu, minta ijazah dekat Pak Lang Din Nakar. Pak Lang Din Nakar ni ngaji Mekah ke? Tanya Pak Lang ngaji mana lagi? Lepas pada ngaji tahun ni aku pergi Mekah dia dah. Lama pergi lah setahun lebih gitu je. Saya tanya orang lain, dia kata dia duduk 10 tahun ke? Dia abang setahun lebih gitu.
Ngaji pada hang mai minta kat aku ni, hang ngaji kitab apa? Kita dalam perut payah aku. Dah kalau kawan-kawan tanya tak apa. Tok guru tanya hang ngaji kitab apa? Kalau kita habaq tak mengaji, dia tak bagi. Kalau kita habaq tak mengaji, mai aku nak tanya. Tok guru jangan nak jawab, tak kena, tak jawab pun tak kena. Kita duduk dalam perut, aku nak jawab aku mana? Aku nak jawab aku mana? Hang ngaji tak? Ngaji gaklah tu saja nak tengok kita. Hang ngaji kat siapa? Ngaji kutik-kutik gitu lah, dah tak apalah ngaji kat siapa. Tak ngaji sik. Ngaji Saleh tak apa, aku tak tanya. Lega saya. Kalau dia tanya, dia anak murid pada kalau dia tanya kita, nescaya tak boleh jawab. Kan? Tu yang kita tahu jawab. Kalau dia tanya taubat, kita tak boleh jawab. Duduk dalam perut Allah Ta'ala tanya pula. Dia kata, duduk kat di Saleh tak apa. Elak sifat 20 hang molek dah. Kita dekat kan kes dia kata molek dah. Kes dia kata aku tak tanya dah tu pasal kau. Tutup guru dulu ni. Dan dasar asas yang penting sekali ni akidah. Dibinakan apa pun di atas akidah kita yang sihah. Akidah yang sihah. Orang tak ni pasal akidah pemahaman dia berkenaan manhaj ahli sunnah ni tak jelas bagi dia. Orang lagu ni tak maju dalam bidang akhirat dia ni, dalam bidang makam dari sisi Allah tak boleh naik. Mana ada satu ulama sufi yang akidah daripada ahli sunnah dia menjadi sufi lagi wali Allah? Mana ada? Semua akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada satu dalam kitab Aurat Al-Muhammadiyah karangan Tuk Syafi'i Bagan. Tuk Syafi'i Bagan ni orang Teluk Bagan, Teluk Stang. Dia antara orang yang paling alim sekali dalam bidang tasawuf pada zaman ni. Hatta ulama Arab sekalipun tak mampu nak capai darjat lagu dia. Pada kata zaman aku duduk dalam Mekah ni tak ada orang lain sufi, semua berlakuannya yang sufi betul-betul Tuk Syafi'i seorang. Tuk Syafi'i Bagan. Baba Makmawi dia pergi jumpa dengan anak murid dia tak dan dengan Tuk Syafi'i Bagan di Mekah. Zaman Tuk Saleh dah lah. Dia pergi jumpa dengan seorang anak murid dia, Baba Abdul Rahman, duduk di Kota Baru. Anak murid Tuk Syafi'i Bagan ni. Jadi dia kata kat anak murid ni, dia kata, Tok Guru, saya nak minta mengaji Baba Makmawi balik Mekah lah. Mengaji ke apa? Ilmu penuh perut lah. Dah nak minta tabaruk dengan Tok Syafi'i Bagan. Nak minta aku mana? Dah Tok Guru tolong baca kitab Musalli. Baba Makmawi minta ngaji Musalli. Dia ngaji usul fiqh 4 mazhab lah. Kan? Nak baca mana ilmu banyak pada aku. Dia nak minta satu Tok Guru tolong surah lagu mana Tok Syafi'i mengajak tu. Bila dia mula baca Musalli ni, kata Baba Mat, kosong dalam kepala aku, hilang terus. Mana dia kata bagaikan bumi dan langit ilmu. Tu orang sufi. Dalam kitab dia Tok Syafi'i Bagan kata, dalam bahagian tasawuf apapun lebih-lebih lagi pegang kesufian, tidak ada ulama arif billah waliullah yang naik pangkat waliullah arif billah melainkan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata tengok dia ni, walaupun Wahabi dia kutubul awliya pemurung bawah kan. Akidah dengan Tuhan tak elok, takkan jadi kekasih Allah kan. Kepercayaan dia dengan Allah pun tak kena, nak jadi kasih Allah. Sufi lagu mana pun Tok Syafi'i kata mesti berlandaskan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tuji Bakar sebut dalam kitab Risalah An-Nur, ada dia komen tentang masalah ma'rifah. Ni masalah tauhid ni kadang orang alah ni tauhid lagi hampa tak habis 20 aku dengar 20 takkan sampai kalau tak cukup 20 lagi. Ayat. Orang nak ulang-ulang pecek balik kukut nak datang mana kan. Itu bukan kita tak tahu 20 tu tahu mana. Kadang-kadang lah duk ngaji sifat 20 lagi. Tasawuf dah nak ngaji tu Saleh ikut marah. Ngaji ni dulu bagi molek naik, tasawuf tu darjah tinggi. Ni hang darjah 1 pun tak masuk, nak masuk Jahannam tu mana. Jahannam lagu tu ya tu. Habis itu. Ni dia mula apa nama hoi. Panjang juga tak ya hadir ni dia boleh tiap lah. Syarah sungguh. Kalau surat 10 baru dia masuk sifat wujud tu.
Kita berhenti tahun tu dulu lah. Mana? Ni awal ni kan. Dia masuk khadimah dia ni dulu. Tanda tu lah. Wallahu alam, hendaklah saudara-saudaraku sedarkan bahawasanya ilmu tauhid ini bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah. Ni dia mula nak menekankan kedudukan ilmu tauhid. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung nanti bulan depan. Kan malam ni kita baca sebuah lah. Tu pian ambah kira apa? Sebah 10.30 kan? Cari dikit apa? Tengok 10.30, tengok nak 10 suku. Tak balik. Kena liga ambil ustaz. Kapal lepas. Agak diri. Baca sebuah halu tetap anjalan. Kalau kira apa? 9 dia lah. No. InsyaAllah 8.30 kan? 9 dah. 9 ke 10 orang tu jam. No. Yang nak habis tajuk ni ada nak dan. Tak boleh habis pun mai tang kebai dia. Nak beli suruh buat amal. Itu mai nak test. Dia kena buat amal tu, kena buat azimat, buat amal tu. Baca banyak mana berapa kali. Kita kat baca tak jadi dia ada kaedah baca dah. Balik baca bera turun berjabu keluar tarah. Tak apa, dia ada kaedah dah. Main tangkap boleh kat boleh buat ke? Tak putus. Rambut tak apa, ada kebai ni lah. Kebai luka ya. Rambut putih. Rambut putih. Sekat rambut macam biasalah. Ya tak teruk gunting tukang gunting lah. Tidak jahanam keleket rabit habis. Ya kawan. Dia ni lah senjata tak makan. Ni depan ni insya-Allah ada sikit ni. Saya buat 2 kali dulu ni, buat sekali jadi, buat sekali pula luka. Yakin korang. Nah bisa tak di apa? Buat amal pula buka pergi pegang karan tak di apa, pegang sekali lagi terkejut. Amalan dia macam tu lah. Kita korang kan kita kena karan. Di rumah ada satu amalan tu, tangan penebat karan, kalau kita pegang karan tak di apa. Orang lain gagal layak tu semua shot. Saya gagal siap pusing-pusing ni. Mak tengok mak tu. Lepas tu gagal aku jadi tu. Ada amalan. Nanti ada. Bisa tangan apa tak payah lah. Tangan ni tanam pokok tak hidup. Tak bagi tu. Saya tanam dulu banyak pokok, jahanam dit banyak mana. Tak hidup, mampus. Orang tua marah, orang tua kata hang belajar ilmu tak boleh makan ke darah. Beli pokok semua pergi. Urut tanam pokok, kecut mati. Kononnya nak spot lingua spot apanya. Tak cari ilmu saka tu guru tu ambil kat orang lain. Takut spot orang, spot anak-anak naik. Marah kan tak tahu. Sekeh melanui kawan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali alna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minkum.